Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera sedang penonton, sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bertemu kembali kita. Pada kali ini kita akan bicarakan tentang satu konsep yang amat penting dalam agama Kristian, iaitu konsep ketuhanan Jesus. Walaupun konsep ketuhanan Jesus ini merupakan satu doktrin yang paling asas dalam agama Kristian bahawa Jesus merupakan Tuhan, namun demikian terlampau banyak ayat-ayat di dalam Bible yang menyatakan ataupun menjelaskan sifat-sifat Jesus yang tidak sesuai untuk diberikan gambaran ataupun dijadikan sebagai Tuhan. Untuk makluman, sidang penonton, sidang pendengar sekalian, umat Kristian menganggap Jesus sebagai Tuhan. Jesus adalah Tuhan yang disembah oleh umat Kristian. Keimanan mereka kepada mereka yang beriman pada konsep Trinity. Walaupun ada kelompok Kristian yang tidak beriman dengan akidah Trinity, mereka beriman kepada akidah Tauhid, di mana mereka menyatakan bahawa Jesus bukanlah Tuhan. Namun demikian, kelompok yang terbesar ialah mereka yang percaya kepada konsep Trinity, iaitu tiga Tuhan dalam satu, tiga dalam satu. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God, they are one God. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Rohul Kudus adalah Tuhan. Tetapi mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan, Tuhan yang Esa. Inilah akidah yang sukar untuk difahami dan dijelaskan oleh penganut agama Kristian itu sendiri. Bagaimana tiga dalam satu. Namun apa yang saya nak tekankan dalam perbincangan kita pada kali ini ialah keyakinan akidah umat Kristian yang meyakini bahawa Jesus merupakan Tuhan. Namun demikian, banyak ayat-ayat di dalam Bible yang menafikan ketuhanan Jesus, ataupun banyak ayat-ayat dalam Bible yang tidak selari dengan keyakinan bahawa Jesus adalah Tuhan. Pada perbincangan kali ini, saya hanya mengulas satu ayat sahaja ataupun satu bahagian sahaja dalam New Testament, iaitu 1 Timothy. Tuan-tuan boleh rujuk dalam 1 Timothy chapter yang ke-6, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Pertemuan kali ini saya hanya bicarakan tentang 1 Timothy chapter yang ke-6, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Saya bacakan kepada anda semua, iaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak tertakluk, yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Cuba perhatikan dalam kedua-dua ayat dalam 1 Timothy chapter yang ke-6 ini. Perhatikan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Mungkin kita baca kembali ayat ini supaya dapat kita hayati. Kemudian beberapa pengajaran yang boleh kita ambil berkaitan dengan perbincangan kita pada kali ini, iaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya, yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin.
Tuan-tuan boleh rujuk dalam 1 Timothy chapter yang ke-6, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Apakah di antara pengajaran yang boleh kita ambil dalam ayat ini yang berkaitan dengan perbincangan kita? Yang pertama disebutkan Tuhan Maha Esa, satu-satunya, perkataan satu-satunya. Kalau tuan-tuan rujuk kepada Alkitab, terjemahan Indonesia disebutkan Tuhan yang Maha Esa. Tetapi dalam Alkitab terbitan SABDA Borneo dijelaskan bahawa ayat ni kita lihat penguasa yang satu-satunya. Tetapi kalau tuan-tuan lihat dalam Alkitab terbitan Indonesia dijelaskan Tuhan yang Maha Esa. Okey, berarti di sini gambarkan Tuhan Maha Esa, Raja di atas segala raja, Tuan atas segala tuan. Yang keempat, tidak tertakluk kepada kematian. Yang kelima, tidak dihampiri. Yang keenam, tidak terlihat oleh manusia. Di antara 6 poin ini, saya ambil dalam 4 poin untuk kita kaitkan dengan Jesus. 4 ataupun 3 poin yang boleh kita kaitkan Jesus. Apakah hakikat sebenar Jesus ini, Tuhan ataupun tidak? Seperti mana yang dijelaskan dalam ayat 1 Timothy chapter yang ke-6, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Dalam ayat ni dijelaskan bahawa di antara ciri Tuhan ialah Tuhan Maha Esa. Yang pertama, Tuhan Maha Esa. Namun demikian, yang jadi masalah dalam akidah agama Kristian, mereka percaya kepada Trinity, bukan akidah Tauhid. Perkara yang pertama telah pun bercanggah. Di mana mereka menyatakan bahawa Tuhan Maha Esa. Namun pada tahun 325 Masihi, ketika mana mereka mengadakan konsel di Nisia, dinamakan The Council of Nisia, sekarang berada di Turki, mereka telah pun mengumumkan bahawa akidah rasmi bagi penganut agama Kristian ialah akidah Trinity, bukan akidah Tauhid, di mana di kala itu berlakunya percanggahan di antara kelompok Arius dan kelompok Athanasius. Tuan-tuan boleh rujuk dalam perbincangan saya dalam YouTube tentang The Council of Nicaea, saya telah jelaskan detail. Jadi perkara yang pertama, ia bercanggah di mana dalam Timothy chapter yang ke-6 ayat yang ke-16 menjelaskan, ayat yang ke-15 menjelaskan bahawa Tuhan ini Tuhan yang Esa, sedangkan umat Kristian berpegang kepada akidah Trinity. Itu percanggahan yang pertama. Percanggahan yang kedua ialah dalam ayat yang ke-16 dijelaskan bahawa Tuhan yang tidak tertakluk kepada kematian. Berarti Tuhan tidak mati. Namun demikian, kalau kita perhatikan dalam akidah Katolik terutamanya, mereka meyakini bahawa Jesus telah pun mati di tiang salib. Jesus telah pun mati di tiang salib. Jesus mati di tiang salib kerana untuk menebus dosa warisan yang diwarisi oleh anak Adam daripada kesalahan bapanya. Dosa ini adalah dinamakan dosa warisan. Jadi God sent His beloved Son incarnate in the form of Jesus. Tuhan menghantar anaknya yang disayangi menjelma dalam bentuk manusia untuk mati di tiang salib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa warisan. Sedangkan dalam ayat yang ke-16 tadi jelaskan bahawa Tuhan yang Maha Esa ini tidak tertakluk kepada kematian. Namun bagaimana anda menyatakan bahawa Jesus adalah Tuhan, sedangkan dalam keyakinan anda sendiri bahawa Jesus telah pun mati di tiang salib? Bukankah ini jelas bercanggah? Tuhan yang tidak tertakluk kepada kematian, dalam masa yang sama kamu nyatakan Jesus mati di tiang salib. Bahkan kalau kita lihat gambar-gambar Jesus mati di tiang salib ini pun dengan gambar yang berbeza-beza.
Kalau kita lihat, tuan-tuan lihat gambar ini, gambar yang berlumuran darah, cala sana sini. Namun gambar berikutnya tidak ada cala-cala pun, ya. Dan darah yang mengalir pun tidak banyak. Bahkan gambar yang satu lagi langsung tidak nampak ada cala, tak ada cala sikit pun, dan tidak ada darah yang mengalir. Mana satu gambar yang betul ini? Cuma the key point, ya, poin yang kedua di sini nak menggambarkan bahawa 1 Timothy menggambarkan Tuhan tidak tertakluk kepada kematian, sedangkan dalam keyakinan kamu, wahai umat Kristian, kamu meyakini bahawa Jesus telah pun mati di tiang salib. Poin yang ketiga yang saya nak tekankan dalam 1 Timothy chapter yang ke-6 ayat yang ke-16 menyatakan bahawa Tuhan yang tidak dilihat oleh manusia. Namun demikian, pada hakikatnya ramai orang yang telah melihat Jesus. Bertambah masalah ialah gambaran Jesus itu berbeza-beza. Anda lihat, saya ambil 6 gambar Jesus, ya. 6 gambar Jesus ni. Yang mana satukah wajah Jesus yang sebenar? Gambarnya berbeza-beza. Sedangkan dalam ayat yang ke-16 menyatakan bahawa Tuhan yang tidak boleh dilihat oleh manusia. Sedangkan Jesus, berapa ramai orang yang melihat beliau. Bahkan gambaran-gambaran wajah beliau dalam bentuk lukisan, dalam bentuk image, begitu banyak dilukis. Dan dalam masa yang sama juga, wajahnya yang berbeza-beza. Wajahnya yang berbeza-beza. Mana satu wajah Jesus yang sebenar? Sedangkan mengikut ayat yang ke-16, wajah Tuhan tidak dapat dilihat. Bukankah ini jelas bercanggah? Wajah Jesus kamu dapat lihat. Dalam ayat yang ke-16 menjelaskan wajah Tuhan tidak dapat dilihat oleh manusia. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat dijelaskan bahawa Tuhan yang tidak dapat dihampiri. Namun sepanjang Jesus bersama dengan orang ramai dalam dakwah baginda, baginda dihampiri oleh orang ramai. Kita lihat baginda ataupun Jesus dihampiri oleh orang ramai. Ini kita lihat bagaimana Jesus dalam suatu perayaan bersama dengan orang ramai. Demikian juga Jesus dalam dakwahnya dihadiri oleh orang ramai. Berarti orang ramai boleh menghampiri Jesus. Demikian juga kita lihat orang ramai sentiasa bersama dengan Jesus. Semua gambar-gambar ini memberikan gambaran kepada kita bahawa Jesus dihampiri oleh orang ramai. Perhatikan, keempat-empat poin ini bercanggah dengan ayat dalam Bible. Apa yang saya bawa hanyalah ayat dalam 1 Timothy chapter yang ke-6, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Ada 4 poin. Poin yang pertama tentang Tuhan Maha Esa. Tapi kamu ataupun anda semua meyakini bahawa Tuhan Allah berada dalam konsep Trinity. Yang kedua, Tuhan tidak tertakluk pada kematian. Namun kamu meyakini bahawa Jesus mati di tiang salib. Layakkah Jesus untuk menjadi Tuhan kalau dia telah pun mati di tiang salib? Sedangkan dalam 1 Timothy menyatakan Tuhan yang tidak tertakluk pada kematian. Yang ketiga, Tuhan yang tidak dapat dilihat, sedangkan Jesus dapat dilihat oleh orang ramai. Yang keempat, Tuhan yang tidak dapat dihampiri oleh manusia. Namun pada hakikatnya sepanjang dakwah Jesus dihampiri dan dikerumuni oleh manusia. Jadi keempat-empat poin ini adalah bukti yang jelas daripada 1 Timothy ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 bahawa
Jesus bukan Tuhan. Kesemua perbincangan ini Allah menolak ketuhanan Jesus. Kesemua perbincangan, dalil-dalil dan bukti ini Allah amat jelas bahawa Jesus bukan Tuhan. Apa yang saya nak gambarkan kepada anda semua, keyakinan anda bahawa Jesus adalah Tuhan yang wajib disembah adalah tertolak oleh kitab Bible yang kamu yakini sendiri. Berarti kitab suci kamu Bible menafikan Jesus adalah Tuhan yang wajib disembah. Sebaliknya, Jesus adalah manusia yang diutuskan oleh Tuhan kepada orang ramai. InsyaAllah dalam perbincangan akan datang kita akan lihat lagi bukti-bukti bahawa Jesus adalah Rasul, Jesus adalah Nabi, Jesus adalah Rabai dan sebagainya, yang juga menjadi dalil dan bukti yang jelas bahawa Jesus bukan Tuhan yang wajib disembah. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa anda lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.